warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan 10 sahabat Nabi Muhammad SAW berjalan syurga. Mereka dijanjikan syurga kerana amal kebaikan yang dilakukan sewaktu hidup mereka. Selain itu, mereka juga mempunyai sifat mulia dan membantu Nabi Muhammad SAW dalam memperjuangkan agama Islam. Antara sahabat Nabi yang pertama yang memasuki syurga adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah lelaki pertama yang mengisytiharkan keislaman beliau kepada Rasulullah SAW. Sejarah mencatatkan pengorbanan dan keberanian beliau dalam sama-sama berjuang dengan Rasulullah SAW. Malah, beliau diabadikan dalam Al-Quran dalam surah At-Taubah ayat 40. Jadi, Sayyidina Abu Bakar mengambil alih tampuk kepimpinan dengan menjadi khalifah yang pertama selepas kewafatan Rasulullah SAW. Sepanjang hidup beliau, Sayyidina Abu Bakar telah meriwayatkan 142 buah hadis. Sahabat Nabi yang kedua yang memasuki syurga adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Beliau merupakan khalifah kedua selepas Sayyidina Abu Bakar meninggal dunia. Umar merupakan penentang Islam yang paling ditakuti sebelum beliau memeluk Islam. Dan apabila beliau menerima hidayah daripada Allah SWT yang membuatkan beliau mengucapkan kalimah syahadah, Umar menjadi benteng Islam yang paling kuat. Ini sekaligus membuatkan kaum Quraisy beragak-agak untuk menentang Rasulullah SAW dan para sahabat pada ketika itu. Umar memeluk Islam pada tahun ke-6 selepas Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Islam berkembang dengan pesat ketika pemerintahan Khalifah Umar. Dari kerajaan Parsi hingga Rom Timur, kerajaannya hanya mengambil masa kurang dari 1 tahun untuk menaklukinya. Okay, terima kasih Nadia. Okay, seterusnya saya akan membentangkan sahabat Nabi yang ketiga yang dijamin syurga, iaitu Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan diangkat menjadi khalifah ketika setelah Sayyidina Umar meninggal dunia, dan ketika pemerintahan beliau, semua tulisan wahyu yang pernah dicatatkan telah dikumpulkan dan disusun seperti yang telah ditetapkan oleh Rasulullah. Dan ketika beliau menjadi khalifah, berlaku pertelingkahan dalam kalangan umat Islam mengenai cara bacaan Al-Quran. Dan disebabkan oleh itu, Uthman bin Affan telah meminjam suhuf, kumpulan penulisan Al-Quran daripada Hafsah. Kemudian Uthman telah memerintahkan 4 orang sahabat untuk menyalin semula Al-Quran dalam bentuk yang sempurna yang dikenali sebagai Mushaf Uthman. Dan salinan Mushaf Uthman tersebut telah dihantar ke seluruh pusat jajahan bagi menggantikan salinan-salinan yang lain. Dan usaha yang hebat ini telah membuktikan bahawa wujudnya sebuah kitab suci yang ada pada hari ini, iaitu Al-Quran. Dan sahabat Nabi yang keempat adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan beliau dikenali sebagai seorang yang sangat cerdas, sangat berilmu dan terkenal dengan strategi perang beliau yang sangat menakjubkan. Dan beliau merupakan Khalifah Rashidin yang keempat dan memerintah dari tahun 656 hingga 661 Masihi. Dan penganut Syiah menganggap beliau sebagai imam pertama dan waris sah selepas Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Ali sentiasa menyokong Nabi Muhammad SAW semasa kezaliman terhadap orang Muslim berlaku. Dan Sayyidina Ali telah mengambil risiko dengan tidur di katil Rasulullah SAW, lantas berjaya mengelakkan satu percubaan membunuh baginda Rasulullah. Sahabat Nabi yang kelima yang dijamin syurga ialah Talha bin Ubaidillah, antara sahabat Nabi yang terawal memeluk Islam. Bagaimanapun ibu kepada Talha tidak suka kepada pengislaman Talha. Ibunya telah melakukan pelbagai cara supaya Talha keluar daripada agama Islam, namun tidak berjaya. Antara kisah yang boleh dikaitkan dengan Talha ini adalah semasa perang Uhud. Ketika itu Jabal Rahmah, yakni kubur pemanah bagi umat Islam, telah ditawan oleh tentera musyrikin. Ketika itu hanya tinggal Rasulullah SAW, 11 orang Ansar dan Talha bin Ubaidillah. Pada ketika itu Rasulullah SAW terus bertanya, siapakah yang sudi mempertahankan kita dan menjadi temanku di syurga? Lalu Talha menjawab, aku. Rasulullah SAW berkata, kamu tunggu dahulu. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya, siapakah di antara kamu adalah orang Ansar? Lalu seorang orang Ansar menjawab, aku ya Rasulullah. Lalu orang Ansar itu mempertahankan Nabi sehinggalah mati syahid. Sehinggalah Nabi bertanya perkara yang sama kepada 10 orang Ansar satu persatu yang masih di situ, sehingga kesemua orang Ansar mati syahid. Pada ketika itu hanya tinggal Talha bin Ubaidillah untuk mempertahankan Nabi. Lalu beliau mempertahankan Nabi yang pada ketika itu telah dikepung oleh tentera musyrikin. Lebih 70 luka kesan perang dan tangan Talha putus akibat peristiwa itu.
Kerana peristiwa itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mahu melihat seorang syahid yang masih berjalan di atas muka bumi ini, maka lihatlah kepada Talha bin Ubaidillah. Sahabat yang seterusnya ialah Zubair bin Awam. Memeluk agama Islam ketika berusia 12 tahun, ayah Zubair merupakan adik-beradik kepada Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid yang merupakan isteri pertama Nabi Muhammad SAW. Secara automatiknya Zubair merupakan anak saudara Nabi Muhammad SAW. Ayah Zubair meninggal dunia ketika beliau masih kecil lagi. Ibu Zubair telah mendidik Zubair dengan cukup baik kerana ada riwayat mengatakan bahawa ketika beliau berusia 12 tahun, beliau berani memegang pedang bagi mempertahankan Nabi Muhammad SAW. Zubair juga dikatakan berani kerana beliau berani berhijrah secara terang-terangan ke kota Madinah. Beliau juga digelar Hawariyun Nabi SAW. Ketika peperangan Hunain, pasukan musuh takut kepada Zubair sehinggakan mundur apabila bertemu dengan beliau. Sahabat ketujuh yang dijanjikan syurga ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan bapa saudara kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau telah memeluk Islam ketika berumur 17 tahun. Beliau dikatakan mempunyai tubuh yang agak rendah tetapi tegap. Namun beliau merupakan seorang yang sangat berani dan telah menyertai semua peperangan Islam. Sa'ad dikatakan mempunyai kemampuan berkuda dan memanah yang sangat luar biasa kerana panahannya selalu tepat pada sasaran. Dan sahabat ke-8 yang dijanjikan syurga ialah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid adalah suami kepada Fatimah binti Al-Khattab, iaitu adik kepada Saidina Umar bin Al-Khattab. Beliau merupakan antara orang terawal yang memeluk Islam dan beliau sangat menjunjung tinggi adab Islam. Sa'id mengikuti semua peperangan yang disertai Rasulullah SAW kecuali perang Badar kerana ketika itu baginda mengutus beliau untuk mengintai kafilah Quraisy. Sekembalinya beliau daripada tugas tersebut, perang tersebut sudah pun tamat. Meskipun begitu, Sa'id tetap dianggap terlibat dalam perang itu dan mendapat harta rampasan perang. Okey, sahabat Nabi Muhammad SAW yang ke-9 yang dijamin masuk syurga iaitu Abdul Rahman bin Auf. Beliau berasal dari Bani Zurah. Beliau terkenal dengan sifat tawaduk, bijak dalam perniagaan dan sebagai sahabat Nabi Muhammad SAW yang dermawan. Beliau mempunyai harta yang banyak dan juga merupakan sepupu kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Abdul Rahman bin Auf menjadi salah seorang yang meyakini agama Islam setelah Abu Bakar. Beliau adalah antara 8 orang yang pertama yang menerima Islam. Beliau juga adalah salah satu daripada 6 orang yang dipilih Sayyidina Umar untuk membentuk Dewan Syura untuk memilih khalifah selepas kematiannya. Beliau menerima Islam hanya 2 hari selepas Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam. Beliau juga merupakan salah seorang yang berhijrah bersama Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Dengan kemampuannya, beliau membawa seluruh harta yang dimilikinya. Namun di pertengahan jalan, penguasa Mekah iaitu kaum Quraisy merampas seluruh hartanya. Abdul Rahman bin Auf dan Uthman bin Affan bersaing sama sendiri untuk bersedekah. Abdul Rahman bin Auf dikatakan pernah menjual tanahnya dengan harga 40,000 dinar. Hasil daripada penjualan tanah tersebut, beliau mengagikan kesemuanya kepada fakir miskin. Bahkan sebelum beliau wafat, Abdul Rahman bin Auf telah mendermakan 400 dinar miliknya kepada mereka yang terselamat dari perang Badar. Sahabat Nabi Muhammad SAW yang terakhir yang dijamin masuk syurga iaitu Abu Ubaidillah bin Al-Jarrah atau nama sebenarnya Amir ibn Abdullah ibn Al-Jarrah. Beliau adalah seorang muhajirin dari kaum Quraisy Mekah. Beliau juga pernah mengikuti rombongan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan terlibat dalam peperangan mempertahankan Islam. Abu Ubaidah dilantik sebagai panglima perang dalam memimpin umat Islam ketika berperang melawan kekerasan Rom ketika Abu Bakar ditulis sebagai khalifah. Abu Ubaidillah juga telah mengikut Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam ke Habsyah dan seterusnya ke Madinah. Beliau juga telah menjadi calon khalifah yang untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW bersama Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Namun umat Islam ketika itu sepakat untuk memilih Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah yang pertama. Beliau juga adalah salah seorang tokoh yang dikenali sebagai ketua pemimpin atau Amirul Umara, iaitu ini juga telah diriwayatkan dalam sebuah hadis yang sahih. Abu Ubaidah juga memeluk Islam melalui perantara dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memeluk Islam di awal-awal keislaman sebelum Nabi Muhammad SAW masuk ke Darul Arqam. Beliau merupakan seorang yang aktif dalam medan perang bersama Nabi Muhammad SAW. Itu semasa perang Badar. Cerita Abu Ubaidah telah membunuh ayahnya sendiri,
kerana ayahnya merupakan seorang yang kafir yang sangat menentang Islam. Lagi ada sejarah juga mengatakan bahawa semasa perang Uhud, Abu Ubaidah melindungi Nabi Muhammad SAW dari serangan musuh. Abu Ubaidah mencabut besi yang tertusuk pada rahang Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan gigi hadapan beliau. Sebagai itu, beliau kehilangan dua giginya ketika beliau menunjukkan keberanian dan kesetiaannya kepada Nabi Muhammad SAW.